Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi, seterusnya Tuan Bilal, Tuan Kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat hari ini. Mudah-mudahan dengan taatnya kita melaksanakan segala titah-perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah dengan inayahnya, dengan kudrah dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat bertemu lagi pada malam ini meneruskan kajian kitab Fiqh Kesempurnaan Salat. Alhamdulillah. Ya, hari ini hari yang berapa 13 ke 14 Syawal. Lebih kurang macam itulah ya. Dia sempat lagi lah mengucapkan selamat Aidil Fitri. Taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya, mudah-mudahan Allah Taala menerima akan puasa kita, ya, selain daripada tu ibadah-ibadah lain termasuklah baca Qurannya, zikirnya, sedekahnya pada bulan Ramadan baru-baru ini. Itulah yang kita nak sangat ya. Kita bimbang kalaulah Allah SWT tidak menerima akan ibadah solat, puasa, ya, dan juga ibadah-ibadah lain lah, terutamanya bulan Ramadan yang berlalu baru-baru ini. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah SWT beri lagi kesempatan untuk berada pada bulan Ramadan yang akan datang. Baik, jadi malam ini kita terus saja ya kitab kesempurnaan solat termasuk bab sujud tilawah. Ya, pada pertemuan yang lepas itu kita baru masuk sujud syahwi. Sujud sahwi. Ya, yang lepaslah kalau tuan-tuan masih ingat lagi. Baik, sujud tilawah ya adalah sujud yang dilakukan apabila terdengar bacaan atau membaca ayat-ayat sajadah yang terdapat pada 14 di dalam Al-Quranul Karim. Jadi disebut sini kita ya apabila mendengar bacaan ataupun kita membaca Al-Quran dan terdapat dalam Al-Quran ataupun ayat yang kita baca itu mempunyai ayat-ayat sajadah kan? Dan disebut di sini juga terdapat lebih kurang 14 tempat di dalam Al-Quranul Karim. 14 tempat dia kata ayat yang adanya ayat-ayat sajadah ini. Baik, kemudian hukum melakukan sujud tilawah ataupun sujud tilawah ini adalah sunat, sunat saja dan dilakukan sebanyak sekali sahaja. Ini cara dia lah.
Hukumnya sunat dan dilakukan sujud itu sebanyak sekali saja. Berhubung perkara ini terdapat satu riwayat yang menjelaskan an Abi Hurairah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iza qara'a ibnu adam sajdata fasajada tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailata umira ibnu adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa asaitu faliyan nar, rawahu Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang membaca ayat sejadah, kemudian dia melakukan sujud, dia baca Quran lalu jumpa ayat sejadah, maka dia sujud, maka syaitan akan menjauhkan dirinya dari orang itu sambil menangis dan berkata, alangkah celakanya telah diperintahkan kepada anak Adam supaya bersujud, maka dia telah bersujud, dan baginya syurga, dan aku telah diperintahkan bersujud tetapi aku ingkar, maka bagiku neraka. Inilah yang isu sangat kita ni sujud. Pasal apabila sujud, syaitan sendiri menyatakan bahawa alangkah celakanya siapa? Akulah. Syaitan tu. Celaka pasal apa pula? Ya, anak Adam apabila diperintahkan sujud, maka Allah SWT meletakkan dia di dalam syurga. Manakala aku ni, syaitan ni kata, aku diperintahkan juga untuk sujud, tapi aku ingkar, aku tak sujud pun, maka bagiku neraka. Inilah setiap kali apabila kita melakukan sujud, sama ada sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Tuan-tuan, dah tu menangis pula, menangis, lari daripada orang yang melakukan sujud itu, sambil lari sambil menangis. Kecewanya dia apabila seseorang itu melakukan sujud tilawah ataupun sajadah ini. Dan tuan, bagaimana kisah kita tahulah, ya, apabila diperintahkan sujud di hadapan Allah, sujud kepada Adam, maka dia enggan, dia tak mahu. Yang dikatakan aba wastakbara, enggan ia, malah apa dia, takabur. Dahlah enggan, takabur pula. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, kata Allah, maka adalah golongan orang-orang ataupun yang disebut kafir. Dah tuan-tuan. Jadi dia imbau kembali. Imbau kembali masa pertama apabila diperintahkan sujud itu, dia tak nak sujud. Tapi semua yang taat akan Allah, perintah Allah, termasuklah para malaikat, begitu juga manusia, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pun enggan, tidak ada rasa takabur dan berbagai lagi. Inilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan dikata patuh, yang dikatakan sami'na wa ata'na, dengar dan taat ataupun patuh. Tak macam syaitan, iblis ni, dia lawan Allah Subhanahu wa taala, maka duduknya tempat adalah neraka Allah taala. Ya. Baik. Dan dalam riwayat yang lain terdapat juga hadis yang menjelaskan Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza mara bis sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ah. Ya, riwayat Abu Daud wal Hakim bi isnad apa ni kalau disebut di sini adalah dhaif lah, dhaif sikit hadis ni, tapi dalam Fadail Amal masih lagi kita boleh gunakanlah. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran
kepada kami. Maka apabila baginda membaca ayat sajadah, baginda bertakbir dan bersujud. Kemudian kami mengikut sujud bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pernah apabila membaca Al-Quran terdapat ayat-ayat sejadah ini, maka Nabi bertakbir dan bersujud. Kata para sahabat, masuklah Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, dia pun ikut sujud bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Baik, kemudian cara melakukan sujud sajadah atau tilawah. Berhubung dengan cara melakukan sujud, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan antaranya. Ini Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Quran fa idza ma rabis sajada kabbara wa sajada wa sajadna ma'ah. Dia ambil lagi hadis yang tadi tu daripada Ibnu Umar bahawa sungguhnya Nabi SAW pernah membaca Quran di hadapan kami. Ketika baginda membaca ayat sajadah, baginda pun bertakbir dan terus melakukan sujud, dan kami juga ikut sujud bersamanya. Dalam ni riwayat pula, riwayat Tirmizi. Maknanya tadi hadis yang sama diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Al-Hakim, dan hadis yang sama juga pernah diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Baik, kemudian seterusnya diteruskan lagi, iaitu cara sujud yang bagaimana telah digaris pandukan oleh ulama, iaitu dikata pertama, sujud sajadah dilakukan hanya sekali sahaja dengan serta niat sujud sajadah. Maka apabila kita nak sujud, terutamanya di luar solat, kita bicara dulu, kalau di luar solat namanya sujud tilawah. Maka sujud tilawah ni lah maksudnya apabila kita nak sujud, dikata akan takbir dulu, berdiri Allahu Akbar, kemudian sujudlah. Ada pun yang tengah semayang, apabila berjumpa dengan ayat sejadah atau sujud ini, maka teruslah sujud. Contoh apabila hari Jumaat dah, biasa imam baca surah sajadah itu sendiri. Bila jumpa ayat sajadah tu, turunlah sujud. Dia berbeza. Sebab tu berbeza juga sebutan dia. Sujud sejadah itu dalam solat, sujud tilawah itu ketika membaca Al-Quran. Jika sujud sejadah ini perlu dilakukan semasa solat, masa solat tadi, maka selepas sujud itu hendaklah bangkit dan menyambung semula solat. Hari Jumaat tu, bila dah sujud, lepas tu bangun balik, menambahkan ataupun meneruskan rakaat itu. Sujud tu bukan sujud rakaat tu belum habis, belum disebut satu rakaat, belum. Itu hanya sujud saja, kena bangun semula. Malah imam pun dia akan menyambung lagi ayat sejadah itu, surah sejadah itu kan. Sama ada dibaca separuh atau baca habis, barulah sujud sekali lagi itu, ataupun rakaat, sujud, tidak. Dan bagaimana kita buat dalam solat itu, maka bangkit itu barulah dikira satu rakaat. Satu rakaat, tuan-tuan. Baik. Jadi disuruh sambung semula solat yang dikerjakan. Sekiranya sujud sejadah ini perlu dilakukan luar solat, maka perlu mengikut syarat-syaratnya, ataupun dikenali sebagai sujud tilawah lah, di luar solat tu, ketika baca Quran. Okey, pertama disebut di sini bagaimana kalau di luar solat. Pertama mestilah juga ataupun menghadap ke arah kiblat. Kalau semayang memang arah kiblat dah. Kalau tengah semayang kan. Ini di luar semayang. Mana baca Quran, baca Quran, jumpalah ayat yang suruh sujud ni ataupun ayat sejadah ni. Maka dikata ambil posisi menghadap kiblat. Kalau dia baca Quran, dia dah menghadap kiblat, macam ni, cuma bangun je lah.
bangun berdiri akad takbir, Allahu Akbar. Niat masa takbir itu nak sujud tilawah. Nak sujud tilawah ataupun sujud sejadah tadi kan. Ngadap kiblat. Dan yang keduanya tadi, bila dah ngadap kiblat, takbir dengan niat sujud untuk tilawah. Ngadap kiblat dulu baru takbir. Dan yang ketiganya, dengan sekali sujud sahaja, dan cara sujudnya seperti sujud yang biasa dilakukan ketika solat. Terus Allahu Akbar, terus sujud. Ada rakaat tak? Tak ada rakaat. Pasal itu bukan dalam sembahyang. Dan dalam sembahyang pun terus juga pada sujud. Terus kepada sujud. Cuma ketika sembahyang bangkit balik sambung sembahyang tu. Adapun ketika baca Quran bangkit takbir, lepas tu turun sujud, duduklah, duduk tahiyat akhir beri salam kan. Baik. Jadi akhirnya apabila dah sujud terus duduk tahiyat akhir ataupun duduk iftirash, sama ada iftirash ataupun tawarruk tadi, maka lapahkan salam selepas itu. Dan jika orang yang baca ayat sejadah itu tidak melakukan sujud, maka orang yang mendengarnya tidak perlu sujud. Ini bagi orang yang sembahyang bersama imam. Bersama dengan imam jumpa ayat sejadah. Contoh hari Jumaat tu kan, imam tak turun sujud, perlu tak sujud makmum? Makmum perlu tak sujud? Tak perlu sujud. Dah, sebab dia sunat aje. Tapi kalau imam sujud, maka wajib makmum sujud kerana kita ikut imam. Ini pun kena faham juga tuan-tuan. Ya. Ini ketika sembahyang ni sebut ni, ketika sembahyang. Adapun ketika baca Quran, itu masing-masinglah. Masing-masing. Kalau dia nak sujud, maka dia bangunlah takbir, maka dia sujud. Orang tak nak sujud, suku kira lah kan. Mungkin dia baca Quran ketika beramai-ramai, tiba-tiba jumpa ayat ni, ada yang nak sujud, dia bangkit, dia akad takbir, lepas tu dia turun sujud. Dah ada yang tak nak tu, tak apa lah. Pasal ini adalah perbuatan individu. Adapun ketika sembahyang, dia berjemaah, ikut imam. Apabila imam turun sujud, maka makmum kena sujud. Tapi kalau imam tak turun sujud, kita pun tak perlu sujud. Sah tak sembahyang? Sah, pasal dia adalah sunat sahaja. Tuan-tuan. Baik, yang keduanya dengan menghadirkan niat ketika bertakbiratul ihram itu. Kena ada niat. Mesti ada niat. Fa innamal a'malu binniyat. Sebab perbuatan itu mestilah ada niat. Nak buat sesuatu itu ada niat. Diri saja, lepas tu takbir. Dah takbir nak buat dia tu. Saja-saja tak boleh. Saya saja. Itu perbuatan sia-sia. Maka bila takbir, kita datangkan niat itu. Niat untuk apa? Sujud tilawah. Maka turunlah sujud. Ketiganya iaitu sujud seperti sujud biasa dilakukan dalam solat. Dalam solat, sujud macam dalam solat maksudnya orang yang di luar solat tadi, ketika baca Quran tadi, maka sujud, turun sujud bagaimana sujud ketika solat lah. Maka dahinya dan sedikit hidung pada tempat sujud, dan tangannya seperti biasa di sisi tepi kepala ataupun telinga ini, dan lututnya sama juga kena pada lantai atau di bawah ataupun lantai ataupun tanah, dan juga dua kaki di belakang itu hendaklah dipacak. Bagaimana sujud ketika kita solat, maksudnya kan. Sebagaimana diajar oleh baginda Rasulullah SAW, dan dalam ketika bacaan sujud itu diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Apa dia bacaan dia? Sebagaimana bacaan yang kita baca dalam sujud sajadah ketika kita sembahyang. Apa dia tuan-tuan? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaannya. Dan sunat dikata, setengah pendapat ulama kata ulang 3 kali. Ulang 3 kali. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi.
ulang 3 kali. Maksudnya aku mensujudkan wajahku ataupun aku sujud wajahku, iaitu mukaku, kepada Tuhan yang telah menciptakannya dan telah menjadikan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya dan kekuatannya. Ini maksud yang kita duk baca tu, sajada wajhi lilladzi tu. Jadi kita sebut dah setiap perbuatan, terutamanya bacaan itu yang ada ruh. Ruh maksudnya ada makna, ada pengertian ataupun sampai maksud yang orang kata sebut faham akan perkataan yang kita sebut itu. Kalau kita baca saja tak tahu makna, maka kalau sebut dalam bab khusyuknya tidak ada khusyukannya. Kalau dari segi ruhnya tak ada ruh. Kita sebut mulut saja, bobek. Wajhi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi. Dan dia tak tahu benda. Itu dikatakan baca yang tidak tahu makna, maka hilanglah rasa apa? Rasa yang disebutnya mungkin feelingnya. Rasa sedapnya, rasa seronoknya. Kerana ini adalah doa. Kita menyebut tentang diri kita pertama, iaitu sujudnya aku ni, meletakkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan. Siapa menciptakan kita terutama, dan telah menjadikan pendengaran siapa? Kita. Dan juga penglihatan kita, Allah juga. Dan kekuasaannya lah, dan kekuatannya lah. Semua yang datang daripada kuasanya dan kekuatan. Maka itu barulah rasa seronok itu, rasa sedapnya itu, rasa lazatnya itu, pasal kita bercakap-cakap ataupun mengatakan sesuatu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Baik. Dan begitu jugalah bacaan ini dibaca ketika sujud tilawah itu, ketika kita baca Quran. Yang kita baca Quran tu seorang tu, baca Quran, jumpa ayat jalan, kita turun sujud, dan masa sujud itu ini jugalah doanya. Baik. Dan yang keempatnya, setelah selesai daripada bacaan ketika sujud, maka bangun. Dan jika sujud itu di dalam solat, hendaklah diteruskan solatnya. Ni yang dikata terus bangun ataupun selepas habis solat tu bangun, maksudnya selesailah. Ini ketika luar solat. Adapun ketika dalam solat, diulang balik, hendaklah diteruskan solat seterusnya ataupun rakaat itu, habiskan bacaan dan teruslah aktiviti rakaatnya, sujudnya, iktidak sehingga sampailah satu rakaat. Dan sekiranya sujud itu dilakukan di luar solat, membaca Quran, maka diteruskan bacaan dengan bergantung kepada keadaan seorang itu. Diulang lagi tentang orang yang baca Quran itu, bila dah habis, boleh bangun, selesai, tidak ada apa lagi, dan duduk balik, ataupun bila dah bagi salat, ambil Quran balik. Ambil Quran balik, sambunglah bacaan Al-Quran yang dia sedang baca tadi. Cuma berhenti sekejap untuk melakukan sujud tilawah itu. Ketahuilah bahawa sebaiknya bagi orang yang hendak melakukan sujud sejadah ini ataupun tilawah ini, hendaklah bersih tubuh badannya, pakaiannya, tempatnya, dan suci daripada hadas. Ini ketika sujud tilawah, ketika baca Quran disebut hal ini. Kalau sujud jadah memang dah kita dalam keadaan semayang kan, sudah pastilah kita dah bersih tubuh badan kita, pakaian kita, tempat semayang kita, dan suci daripada hadas. Yang tinggal lagi tengah baca Quran itu, mungkin wuduknya dah habis, ataupun tempat yang kita nak sujud itu tak bersih, ataupun mungkin ada najis, maka dia suruh bersihkan segalanya tadi. Bersih tubuh badan, pakaian, tempat, dan juga suci daripada hadas. Barulah sujud sebaik-baiknya lah dia sebut. Baik, habis. Kemudian ayat-ayat sajadah yang dikatakan 14 tu, lebih kurang 14 dalam Al-Quran, maka dinyatakan di sini. Antaranya di dalam Al-Quran, adanya ayat sajadah itu seperti berikut. Surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat yang terakhir.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Dan kita perasan bila ujung ayat itu dia ada kubah kecil. Kubah kecil itu. Dengan Quran ada ditulis memang perkataan sujud lah. Sijda, sujud. Setengah Quran ada juga tanda itu. Dan banyak kita jumpa tanda kubah kecil. Kubah kecil itu maksudnya inilah ayat yang dikatakan ayat sajadah. Yang bermaksud sesungguhnya yang di sisi Tuhanmu para malaikat tiada sombong untuk mengabdikan diri kepadanya, mereka bertasbih dan sujud kepadanya. Bila sampai di ayat ini kita pun kalau tengah sembahyang Allahu Akbar turun sujud. Ada orang tanya akad tangan tak? Ya, akad tangan tak nak turun sujud? Tak payah. Terus je turun. Turun je sujud lah. Naik begitu juga. Naik begitu juga tak payah akad tangan. Dan begitu juga ketika kita naik. Kalau kita semayang kan, kita setengah ulama kata kita nak bangun tu kita duduk sekejap. Nampak tak kita duduk sekejap tak? Bila kita naik daripada sujud tu, nak naik pada rakaat seterusnya, kita duduk sekejap. Sekejap je lah, bukan lama. Barulah kita naik. Adapun sujud jadah, apabila kita turun sujud jadah, kita naik kakak, tak perlu duduk sekejap, terus je bangkit naik. Itu beza dia lah. Ketika sujud dalam sembahyang ini, ketika sembahyang. Kemudian seterusnya surah Al-Ra'd ayat ke-15. Ada juga yang berbunyi walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Sama juga di ujung ayat tu ada kubah cek. Maksudnya kepada Allah sujud, yakni tunduk siapa yang di langit dan di bumi dengan patuh dan atau terpaksa, dan bayang-bayang mereka juga sujud pada waktu pagi dan petang. Ini maksud ayat yang seterusnya itu, dia kata ayat yang ke-15 surah Al-Ra'd. Sama juga bila baca Quran jumpa ayat ni, maka kita bangkit sekejap, kita takbir, niat dan sujud, tilawah, maka kita pun turun sujud. Kalau kita dengan sembahyang, sama juga jumpa ayat ni kita turun sujud. Tapi dengan sembahyang, kita sambung balik ayat itu sehingga habis ataupun separuh, barulah rakaat sujud untuk mendapatkan satu rakaat. Kemudian yang ketiganya terdapat dalam surah An-Nahl ayat 49. Kalau tuan-tuan ada catatan tu, boleh catatlah kan. Pen tak bawa, buku tak bawa, tak apa, handphone bawa kan. Handphone bawa kan. Salin je. Surah An-Nahl ayat 49. Kita balik sekarang kita boleh cek tengok tak. Mana tahu kita baca Quran, kita dah standby dah. Ini jumpa surah An-Nahl ni. Kejap hari jumpa ni ayat 49 contoh, kita dah standby dah. Kadang-kadang kita tengah baca Quran ni tuan, kita tak standby, kita tak ready dah. Pertama dia mari rasa malah tu. Dia malah. Bila jumpa ayat sujud ni, malah. Maka tak sujud. Ini rugi kan? Rugi sungguh. Pasal apa kita cerita dah tadi? Apabila seorang itu sujud, maka lari syaitan itu menangis. Kemudian dia cerita pula tentang celakanya dirinya itu. Dia orang yang sujud, makhluk Allah ataupun ada sujud, dia kata, syaitan kata masuk syurga. Aku suruh juga sujud, Allah suruh sujud kau, tapi aku masuk neraka. Tapi kalau kita tak sujud kau, tak berlakulah dialog yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Ingat ini sunat dapat pahala
Kalau tengok hadis tadi, Nabi SAW penuh sujud apabila membaca ayat-ayat sejadah ini, sama ada dalam semayang dan juga luar semayang, iaitu ketika baca Quran. Maka apabila kita melihat perbuatan Nabi pernah melakukan, maka dia menjadi sunnah lah. Kan? Dan apabila kita sujud, kita telah menghidupkan salah satu daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kita tahu kan, akhir zaman ni cukup payah orang nak melakukan, nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beritahu akhir zaman. Umat aku akhir zaman ni banyak meninggalkan sunnah. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnah akhir zaman ni, tuan-tuan, pahala cukup besar. Pahala cukup besar. Pasal apa? Orang dah pakat tinggal belaka sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi pesanan ini pasal apa? Terutamanya orang yang selalu baca Quran. Orang yang lalu baca Quran, maka dia akan berjumpa ayat-ayat sajadah ni ataupun ayat tilawah, sujud tilawah ni. Maka sambil-sambil kita dapat pahala membaca Al-Quran, kita tambah lagi koleksi pahala, iaitu bersujud apabila kita berjumpa dengan ayat-ayat sajadah ini ataupun ayat tilawah, sujud tilawah ini. Baik, jadi maksud ayat ini iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud patuh apa-apa yang di langit tadi dan apa-apa yang ada di bumi, iaitu segala yang melata di bumi dan malaikat sedang mereka tidak sombong. Jadi dengan ayat ini pun kita dapat melihat bagaimana keadaan hamba Allah SWT. Bukan kita saja dia bersujud pada Allah Ta'ala. Kalau nak tengok ayat ini kan, ya, ni dia kata apa? Apa-apa juga yang ada di langit, semua makhluk Allah di langit maksudnya, dan juga apa-apa yang di bumi, makhluk Allah di bumi, ya, iaitu segala yang melata di bumi, termasuklah pohon-pohon kayu, bukit buka, gunung gana dan sebagainya. Ini disebut ni apa yang dicipta Allah SWT di bumi. Semua bersujud rupanya. Cuba kita tak nampak. Baik itu dalam bab tasbih betul juga, bertasbih. Maknanya berzikir kepada Allah SWT. Ada hadis menyebutkan, makhluk Allah ini sentiasa berzikir. Pohon-pohon kayu berzikir. Malah jamat ni maknanya akhrakum. Akhrakum ni dok berakal, tak ada mana dok hidup lah maksudnya. Mampu kerah sebut. Contoh dia batu. Batu tu akhrakum. Dia pun berzikir, jangan main-main. Tambah kalau pokok yang hidup tu. Pokok yang hidup, pokok hidup maksudnya pokok yang kalau senang mudah hijau dah, ada daun dah. Ada daun hijau tu hidup tu. Pokok mapuh kering garing. Kering garing rata habis gugur biar tak mapuh. Ada pun hijau tu ada daun tu hidup, maka dia sentiasa bertasbih. Dia sentiasa berzikir kepada Allah. Termasuklah binatang-binatang, semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang kata Allah, mereka ini tidak sombong. Binatang apa berzikir? Semua binatang. Dalam hadis khusus dalam Riyadhus Salihin ada satu hadis cerita tentang binatang. Dia sebut binatang itu apa dia tentang? Iaitu ayam jantan. Ayam jantan dia sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu memperlakukan atas dirinya. Tambahlah dia berkukuk. Berkukuk pun itu pun mungkin ia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita marah pula. Dan kukuk itu juga dia geruk orang tau. Pagi-pagi bangun. Macam-macam bunyi kukukan itu. Dia geruk manusia. Tapi kita marah. Kukuk sama aku nak tidur tak boleh. Marah kaya. Tu ayah dah. Kukuk sama siap mu esok aku sembelih sungguh. Nak marah kepada ayam kukuk. Tapi nak katanya ayam jantan antaranya dia sentiasa bertasbih ataupun berzikir, dan begitu juga binatang-binatang lain.
Tak berarti dia kata ulama akhir zaman kat nak kiamat ni, Allah Subhanahu Taala masih lagi menurunkan hujan. Ya, antaranya buat hujan tu kerana apa? Kerana banyaknya zikir-zikir daripada makhluk Allah inilah. Yang disebut hak melata ni, termasuklah binatang-binatang baik di daratan dan juga di lautan. Mereka ni banyak berzikir kepada Allah SWT, maka turun lagi hujan. Kalau tak agak ke manusia banyak lalai dah hari ni. Sibuk tu ligang ke dunia kan, tak ada masa nak berzikir kepada Allah SWT. Setengah-setengah lah mengatakan hal yang sedemikian itu. Allahu Akbar, ya. Baik, seterusnya yang keempat, iaitu surah Al-Isra ayat 107. Ayat 107 yang berbunyi, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablih idza tutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Ini surah Al-Isra. Yang bermaksud, katakanlah berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tiada beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelum turunnya, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka lalu meniarap sujud, ya, pada dahinya ataupun atas dahi. Ini antara lagi satu yang disebut tentang keimanan seorang itu. Dengan Al-Quran kita mestilah beriman. Salah satu hukum iman itu percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah kan, Taurat, Injil, Zabur, dan termasuklah Al-Quran. Barang siapa yang tak beriman tentang kitab-kitab Allah, tak percaya dia, maka tidak beriman. Maka kita kena beriman. Walaupun Taurat, walaupun Injil, walaupun Zabur, dia semua adalah kitab Allah. Cuma yang terakhir Al-Quran. Itu yang pertama. Dan juga orang yang berilmu. Orang berilmu ni di sini maksudnya orang yang dekat dengan Allah lah. Orang yang dekat dengan Allah, cintanya terlalu tinggi kepada Allah. Dia mari rasa gerung, dia mari rasa takut apabila didengar bacaan Al-Quran. Gentar dia punya hati dia. Takut, bimbang. Sehingga dia kata lalu mereka ini meniarap sujud di atas dahinya. Kita tak tahulah sejauh mana apabila mendengar Quran, adakah kita rasa sedemikian? Menggeletar hati kita, takut, bimbang. Jarang kita jumpalah, malah tak temu lalu. Lamba je dah dengar baca Quran, layan je lah maksudnya. Layan saja. Kadang-kadang kita dengar orang bertaranum, sedap, dengar sedap tak? Sedap lagu dia tu. Tapi tak tahu makna, ataupun makna tahu, ya, tapi kita tidak ada rasa tadi, gentar, rasa takut, rasa bimbang. Ya, apabila disebut tentang ayat-ayat azab Allah SWT. Ayat azab, ya, takut tak bimbang langsung, tak gentar langsung. Tapi orang yang dekat dengan Allah SWT ni disebut dia mari rasa menggeletar hati dia. Sehingga tak boleh jalan. Rasa bimbang, takut sungguh. Terutamanya apabila dibaca ayat-ayat mengenai azab Allah Subhanahu Wa Taala. Azab Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza tentang. Ayat ini jelas menceritakan tentang orang yang berilmu itu, maksudnya di samping ilmu dia memang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia disebut orang yang bertakwanya, orang yang taqarrabnya, mendekatkan diri kepada Allah, maka hatinya sentiasa ada getaran, rasa bimbang, rasa takut, terutamanya apabila dibaca Al-Quran kepada dia mendengar ayat-ayat Al-Quran atau dia baca sendiri, dia merasa gitu. Kita jauh lah dengan kita lah, tak rasa benda. Baik, itu surah Al-Isra. Yang kelimanya surah Maryam. Ada juga dalam surah Al-Maryam, iaitu ayat 58. Ayat 58. Ni ayat sejadah ni ataupun sujud, ayat sujud ni Yang berbunyi,
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Ini tercatat daripada surah Maryam ayat 58. Sama juga ujung tu ada kubah cek. Itu menunjukkan ini disunatkan sujud. Ya. Yang bermaksud mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, iaitu nabi-nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Ini cerita tentang nabi-nabi dulu. Pertamanya Allah sebut mereka itu telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa dia? Iaitu di kalangan nabi-nabi keturunan Adam. Semuanya asal daripada Adam lah. Idris, Nuh, Saleh sehinggalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua pun asal-asal usulnya Adam belaka lah kan. Dan juga dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Nabi Nuh tu. Yang selamat daripada banjir besar yang tergelam habis tu. Orang naik atas kapal Nabi Nuh. Dapat nikmat juga. Dan juga dari keturunan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Dan Israel, Bani Israel, dan lagi dari orang yang telah kami berikan petunjuk, semuanya mereka mendapat nikmat Allah Ta'ala. Dan kami pilih, sudah pasti mereka-mereka ini dipilih Allah Ta'ala. Allah yang memilih. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang Maha Pengasih, mereka meniara sujud dan menangis. Sama juga. Ini tahap keimanan dia memang cukup dekat sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat-ayat Quran pun dia menangis, meniara sujud dan bagai lagi hebatnya mereka-mereka ini tuan-tuan. Inilah kelazatan, kenikmatan. Terutamanya orang yang memahami isi Al-Quran itu. Itu pentingnya menghayati, memahami dan tadabbur. Maka sampailah mak selamat baca Quran yang sebenar-benarnya. Ya, baik. Jadi sebanyak 5 ayat yang telah kita jumpa, yang kita telah bincang mengenai ayat sejadah ataupun ayat sujud tilawah ini. Ya, mudah-mudahan kalau yang buat catatan tu boleh rujuklah pada Al-Quran, dan bila kita baca kita sujudlah. Sebab pahala sudah pasti dapat, ganjaran di sisi Allah SWT bagi hamba yang sujud. Baik. Jadi setakat itu sajalah yang sempat pada malam ini. InsyaAllah banyak umur kita jumpa lagi. Ayat-ayat yang seluruhnya sehinggalah 14 yang dinyatakan dalam kitab ini, insyaAllah. Dan akhirnya mohon maaf kesilapan, kesalahan tertulis, adapun yang baik itu sudah pasti datang daripada Allah, yang lemah manusia sendiri, namun hakikat daripada Allah Ta'ala segalanya sudah entas baik kafarah. Dan juga surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.